Selamat pagi murid-murid. Kita bertemu kembali di dalam kelas sains pada hari ini. Kita mulakan pembelajaran kelas kita dengan tema sains hayat. Tajuk pertama yang akan kamu pelajari di dalam tema ini ialah mikroorganisma, manakala standard kandungan ialah 3.1 iaitu mikroorganisma ialah benda hidup, manakala standard pembelajaran 3.11 mengenal pasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Baik, bagi kriteria kejayaan, apa yang murid perlu capai ialah yang pertama, murid dapat menyatakan jenis mikroorganisma dan yang kedua, murid dapat memberikan contoh-contoh mikroorganisma. Baik, sebelum kita mulakan kelas, apakah buku yang sepatutnya ada pada kamu pada ketika ini? Okey, buku yang akan kita gunakan ialah buku teks seperti yang kamu nampak di paparan dan juga buku nota sains ya. Okey, jom kita mulakan kelas kita sekarang. Sila buka buku teks anda muka surat 22 dan 23. Baik murid-murid, pada muka surat ini kamu akan pelajari maksud mikroorganisma, jenis-jenis mikroorganisma dan contoh-contoh mikroorganisma. Di sini cikgu ada lampirkan short notes untuk kamu lihat dan baca. Okey, apakah maksud mikroorganisma? Mikro bermaksud sangat halus atau seni dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar, manakala organisma pula bermaksud hidupan atau benda hidup. Jadi, mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Baik kelas, dalam erti kata lain, mikroorganisma ni sebenarnya ialah hidupan kecil, terlalu halus, sangat halus yang kita tak nampak dengan mata kasar. Contohnya kalau cikgu kata semut tu kecil, tapi kamu masih nampak ya ni lagi kecil daripada semut. Terlalu kecil, terlalu halus. Kalau kita nak lihat, kita perlukan bantuan alat-alat tertentu. Contohnya seperti mikroskop atau kanta pembesar. Okey kelas, jom kita pergi pada mikroorganisma yang pertama. Jenis yang pertama iaitu fungi. Fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Maknanya kita nampak kulat tu. Kemudian yeast, mucor dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Baik kelas, di sini saya masukkan contoh bagi kulat. Kulat boleh dilihat dengan mata kasar. Baik, apakah itu kulat? Kulat ni sebenarnya ialah cendawan. Kamu dah biasa nampak cendawan ya. Cendawan ni ada pelbagai jenis. Baik, di sini cikgu nak tunjukkan mucor. Mucor ni boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan ia biasa terdapat pada roti. Roti yang dah rosak tu kan. Kamu boleh nampak tompok-tompok hitam. Contoh lain bagi fungi ialah penicillium dan penicillium hanya boleh dilihat melalui mikroskop ya, tak boleh tengok melalui kanta pembesar. Baik kelas, mikroorganisma yang seterusnya ialah protozoa dan protozoa ini hidup di habitat berair seperti kolam, tasik dan sungai. Baik, ini ialah contoh bagi protozoa. Saya masukkan di sini paramecium dan ameba. Baik, jenis mikroorganisma yang ketiga ialah alga dan alga ni dia mempunyai sifat tumbuhan iaitu ia boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, di sini cikgu tunjukkan ya contoh bagi alga ialah Spirogyra dan satu lagi ialah phytoplankton. Kedua-dua ini ialah jenis bagi mikroorganisma alga. Baik, mikroorganisma yang keempat ialah bakteria dan bakteria ni dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna ya. Dan dia juga boleh wujud dalam pelbagai persekitaran. Contohnya di udara, di permukaan meja, di kulit kita, pakaian. Baik, di sini cikgu tunjukkan contoh. Kalau kamu lihat pada gambar tu ialah E. coli dan seterusnya ialah Streptococcus. Jadi E. coli dan Streptococcus ni ialah dua contoh bagi kumpulan bakteria. Baiklah, kumpulan mikroorganisma yang terakhir ialah virus. Dan virus ni ialah kategori mikroorganisma yang paling kecil ya, dan dia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron.
Baik, di sini saya berikan contoh virus. Kalau kita lihat di sini ialah virus influenza, kemudian virus COVID-19, virus HIV yang warna bulat-bulat kecil itu ialah sel darah merah ya, sebab virus HIV ni dia hidup dalam darah. Kemudian virus denggi. Okey kelas, untuk pengetahuan kamu ya, virus denggi ni hidup dalam darah. Jadi sebab tu, kalau kita, diri kamu atau ada ahli keluarga yang pernah kena demam denggi, pada waktu itu memang ada virus ni dalam darah kita. Baiklah kelas, dengan contoh-contoh yang telah cikgu tunjukkan tadi, cikgu harap kamu dapat lebih mengenali dan mula mengenali mikroorganisma. Baik, kemudian cikgu ulang semula apa yang kita belajar hari ini. Apakah dia mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan ada berapa jenis mikroorganisma? Ada 5 jenis mikroorganisma, iaitu fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus. Baik murid-murid, untuk tajuk hari ini kamu boleh tengok video ni berulang kali. Dan lebih baik sekiranya kamu juga baca buku teks tersebut, muka surat 22 dan 23 berulang kali sehingga kamu lebih faham. Baik, di sini juga saya lampirkan tugasan untuk hari ini. Cikgu nak kamu salin semua apa yang ditulis di sini dan buat di dalam buku nota sains. Baik, kalau kita lihat dekat sini ada 2 soalan, iaitu soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Jadi cikgu nak kamu jawab soalan tersebut ya. Kalau kita tengok yang nombor 2 tu, dia minta 5 jenis mikroorganisma. Jadi kamu kena buat nota lah. Buat nota yang ringkas tentang 5 jenis mikroorganisma. Jadi dekat sini cikgu hanya letak fungi dan protozoa. Nanti kamu tambah sendiri alga, bakteria dan virus. Okey, di mana nak dapatkan maklumat? Kamu boleh dapatkan maklumat semua di dalam buku teks perlu lukis gambar tak? Tak perlu. Tapi cikgu nak apa maklumat yang ada tentang fungi, protozoa, alga, bakteria dan virus ni semuanya kamu salin. Tapi ingat tak perlu lukis gambar. Dan bila kamu dah siap, cikgu nak kamu snap kerja kamu ni dan hantar pada saya melalui WhatsApp. Jadi saya boleh cek kerja kamu sama ada lengkap atau tidak. Baik, dengan ini berakhirlah kelas kita pada hari ini. Okey, kita jumpa pada minggu yang akan datang. Sekian, terima kasih.